Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan hasil kerja saya dalam menghasilkan model helix ganda 2 DNA serta sedikit penerangan berkaitan dengan model yang saya hasilkan. Saya membina model helix ganda 2 DNA untuk menepati tajuk pembelajaran yang terdapat pada bab 4 yaitu 4.5 berkaitan dengan asid nukleik. Saya juga membina model ini bagi memahami struktur DNA tersebut dengan lebih mendalam. Saya mendapatkan bahan-bahan untuk menghasilkan model helix ganda 2 DNA ini dengan bantuan daripada adik-beradik saya dan juga ibu bapa saya. Antara bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model helix ganda 2 DNA ini ialah penyedut minuman, pita pelekat, tisu, dan warna air. Hanya 4 bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model helix ganda 2 DNA. Saya mencari dan mendapatkan maklumat daripada perbincangan dengan guru mata pelajaran biologi saya yaitu Cikgu Ling serta perbincangan dengan rakan sekelas saya yang mengambil PBL biologi sebagai project based learning mereka yang diadakan semasa PKP. Di samping itu, saya juga mencari dan mendapatkan maklumat dengan melayari internet serta melakukan sedikit rujukan melalui buku teks agar saya dapat melaksanakan proyek ini dengan lebih mudah. Semasa perintah kawalan pergerakan dijalankan, guru-guru saya telah memberi tugasan yang dilabel sebagai PBL, yaitu Project Based Learning. Seterusnya saya ingin menceritakan serba sedikit tentang asid deoksiribonukleik. DNA terdiri daripada 2 rantaian polinukleotida yang berpintal membentuk helix ganda 2. Kumpulan base bernitrogen pada kedua-dua rantai polinukleotida berpadanan dan diikat bersama oleh ikatan hidrogen. Terdapat 4 base bernitrogen bagi DNA, yaitu adenina, guanina, timina, dan juga sitosina. Keempat-empat base nitrogen ini melekat pada fosfat gula membentuk nukleotida sempurna. DNA juga merupakan komponen kimia utama untuk kromosom dan juga merupakan bahan yang menghasilkan gen. Kadangkala DNA juga dikenali sebagai molekul warisan atas keadaan yang boleh mewariskan sifat-sifat daripada organisme induk. Dalam proses pembiakan, DNA bereplikasi dan hasilnya dipindahkan kepada zuriat. DNA terdapat dalam semua organisme hidup seperti manusia, tumbuhan, virus, bakteria, dan lain-lain. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Ling dan juga rakan-rakan sekelas saya yang lain. Saya amat berbangga dan juga gembira kerana terlibat secara langsung dalam projek Based Learning. Apa yang saya boleh katakan ialah terima kasih banyak-banyak dan akhir kata daripada saya ialah sekian terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan sedikit berkaitan dengan RT-PCR dan serba sedikit maklumat yang telah saya perolehi dari internet dan juga guru mata pelajaran biologi saya itu Cikgu Ling. RT-PCR, Real Time Polymerase Chain Reaction. RT-PCR adalah suatu prosedur gold standard untuk pengesanan COVID-19. Teknik ini dikembangkan oleh Carey Mullis pada tahun 1985. RT-PCR adalah suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. RT-PCR ialah satu cara ataupun prosedur makmal untuk kenal pasti sesuatu perkara. RT-PCR bertujuan untuk mendapatkan keadaan sebenar pesakit semasa sampel diambil. Secara mudah, PCR adalah proses penggalakan suatu benda iaitu RNA untuk sampai satu tahap di mana bahan uji yang digunakan dengan
sampel dapat menghasilkan keputusan yang dapat dilihat. Yang pertama, terima sampel. Sampel yang diterima haruslah khusus untuk ujian RT-PCR bagi kes COVID-19. Sampel yang diterima haruslah dilabel dengan betul, suhu yang betul, penghantaran yang betul. Yang kedua, sewaktu menjalankan ujian. Ujian dijalankan di dalam makmal. Ujian yang dijalankan perlulah mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bahan uji perlulah betul dan mempunyai suhu yang tepat agar tidak berlaku sebarang kesilapan semasa menjalankan ujian. Yang pertama, extraction. Extraction ialah proses memecahkan lapisan virus untuk mendapatkan RNA yang biasa disebut virion. Virion yang terdapat di dalam RNA akan digunakan untuk prosedur PCR. Proses extraction ini menggunakan haba untuk memecahkan lapisan dinding virus. Yang kedua, denaturation of RNA. RNA COVID-19 dalam sampel akan melalui proses denaturation, iaitu penyahasian untuk membolehkan RNA bergabung meletup dengan reagen dalam prosedur PCR. Yang ketiga, annealing. Proses RNA COVID-19 menjalinkan hubungan dengan bahan uji satu, iaitu primer. Dalam proses ini, suhu memainkan peranan utama. Suhu memainkan peranan utama kerana bukan sahaja COVID-19 yang terdapat pada sampel yang diambil. Takut-takut di dalam sampel yang diambil melekat benda lain terhadap primer. Proses basic yang terakhir, extension ataupun elongation, ialah proses penggalakan tersebut. Enzim polimerase digunakan untuk penggalakan RNA. Dari sinilah nama prosedur PCR berasal. Setelah COVID-19 dan juga bahan uji bergabung dan diadun, barulah keputusan dapat dilihat. Marilah kita teruskan dengan prosedur terakhir bagi proses RT-PCR, iaitu baca keputusan ataupun interpret. Setelah siap ke semua prosedur dalam jangka masa yang ditetapkan, kebiasaannya 5 jam, tibalah masa untuk membaca keputusan. Dalam membaca keputusan, kita memerlukan ilmu dan pemahaman yang tinggi bagi memahami dan mendapatkan keputusan yang betul. Salah satu kaedah untuk interpret ialah membandingkan hasil sampel tadi dengan controls. Controls ialah sejenis alat yang digunakan sebagai penentu aras ataupun pemalar sama ada negatif ataupun positif COVID-19. Hanya itu sahaja maklumat berkaitan dengan RT-PCR yang telah saya peroleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.